Okey, sodium karbonat dah ada. Penuh balsam pun dah ada. Cukup. Okey, dah sedia dah untuk buat eksperimen. Tapi mana pula Cikgu Rosnizan ni? Pergi cari cikgu sekejap lah. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Baik, hari ini kita nak belajar tentang sains tambahan tingkatan 5 bersama dengan seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Rosnizan Muhammad, merupakan guru cemerlang sains tambahan dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Lukman? Sihat? Alhamdulillah saya pun sihat Cikgu. Baik, terima kasih kepada Cikgu Rosnizan yang sudi bersama dengan kita hari ini. Kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nurul Adina Rashid dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Seremban. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, baik, terima kasih juga kepada Cikgu Nurul Adina yang sudi bersama dengan kita. Okey, Cikgu Rosnizan. Ya, saya. Untuk hari ini dan segmen ini kita nak fokuskan tentang apa Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Lukman. Okey, hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk di mana kita akan buat ujian anion dan juga kation bagi garam. Okey, sebelum tu saya masuk dulu sebahagian kecil berkait dengan tajuk ni lah. Boleh Cikgu? Iaitu analisis kualitatif garam. Apa yang dikatakan analisis kualitatif garam, iaitu teknik untuk mengenal pasti kation dan juga anion yang hadir dalam suatu garam, di mana apa yang kita tengok adalah dari segi kita analisis sifat fizik garam. Sifat fizik ni kita tengok luaran dia je, dari segi warna, dari segi dia punya bentuk dia, dan yang kedua kita tengok dari segi kita analisis sifat kimia garam. Yang inilah yang kita perlu tindak balaskan, sama ada kita tindak balaskan dengan menggunakan penuh bangsa ataupun dengan bahan-bahan kimia yang lain lah. Okey, dalam analisis hari ini yang kita buat hari ini hanya satu sahaja, tetapi secara keseluruhannya ada 6. Okey, yang pertama apa dia? Okey, yang pertama di mana kita perhatikan warna garam atau warna larutan terlarut garam. Di situ kita uji satu-satu garam. Kalau kita dah dapat dia punya warna garam, maka kita boleh tentukan dia jenis apa. Okey, dia punya kation apa dan juga anion ni apa. Ataupun langkah yang kedua, kita perhatikan keterlarutan garam dalam air. Okey, langkah yang ketiga, kita perhatikan kesan haba ke atas suatu garam. Bila sebut je kesan haba, mesti kita bakar dia lah. Okey, kita panaskan dia ke, kita nak tengok dia punya gas yang terhasil ataupun sebagainya. Okey, yang keempat, kita tengok kita pasti gas yang terbebas apabila tindakan haba dan ujian gas dijalankan ke atas garam tersebut. Yang tadi kesan haba kita tengok dia punya kita punya gas yang terbebas juga samalah dan dua ni. Cuma bezanya kalau kita dah tahu satu benda, kita tengok yang kedua pula nanti. Sebab kadang-kadang anion dan kation dia ada 2-3 tindak balas tu dia sama je hasilnya. Okey, yang kelima kita kena pasti mendakan yang terbentuk apabila suatu reagen spesifik diuji ke atas larutan garam berkenaan. Ada beberapa reagen lah yang kita gunakan. Dan yang keenam, yang keenam kita jalankan ujian pengesahan kehadiran kation dan juga anion. So ada 6 langkah untuk mengenal pasti garam tersebut mengandungi ion-ion apa. Okey, seterusnya yang ni saya bagi beberapa contoh lah. Okey, contoh hasilnya, contoh kalau kita tengok pepejal tersebut, kalau warna putih ke warna hijau, maka kita dapat tentukan. Kalau kita tengok situ warna putih,
kita banyak ion natrium, kalium dan sebagainya. Maka kita tak dapat nak pastikan ion jenis apa dengan melihat hanya satu benda. Ataupun kita larutkan di dalam air di mana terhasillah larutan aqueous juga tidak berwarna. Jadi beberapa ion berkenaan kita tak dapat pastikan, maka kita buat analisis yang lain. Okey, ada beberapa tu, so Luqman boleh tengoklah. Okey, dan juga penonton rumah, anak-anak murid kita semua boleh tengok beberapa contoh warna pepejar dan juga larutan aqueous. Seterusnya, kalau kita tindakan kita nak kesan gas dia. Okey, murid-murid kita dulu di menengah rendah, di sekolah rendah, bahkan dia dah belajar sedikit berkait dengan gas yang paling biasa, iaitu gas oksigen, di mana kita nyalakan kayu uji berbara. Okey, hidrogen kalau kita uji, yang ni akan menghasilkan bunyi pop. Macam dia meletup lah, tapi taklah meletup kuat sangat sebab gas tu kecil saja. Tapi kalau gas tu banyak, maka dia akan meletup dengan lebih kuat lah, yang tu amat bahaya. Dan juga gas karbon dioksida, yang tiga ni yang biasa murid-murid kita tahu. Dan ada beberapa macam amonia, klorin dan juga nitrogen dioksida. Gas yang ni dia sedikit bahayalah. Kalau nak buat kat sini tak boleh lah. Yang tu kita kena buat dalam makmal, di dalam kita panggil satu bukan bilik lah, dia panggil kebuk wasap, di mana gas tu terus dialihkan ke luar bangunan dah. Okey, seterusnya kesan haba. Okey, kesan haba yang ni lah, kalau kita panaskan dia, maka daripada warna garam asal putih, bila dia dalam keadaan panas dia jadi warna kuning, dan dalam keadaan sejuk dia bertukar jadi warna putih. Maka yang tu kita dah tahu dia katayon dia adalah zinc 2 positif, iaitu ion zinc. Okey, begitu juga dengan warna biru. Okey, hasil dia bila dah panaskan jadi warna hitam, ataupun warna hijau, hasil yang dipanaskan adalah warna perang. Maka di situ kalau kita tengok hitam, perang, maka kita dah dapat tahu ion yang terlibatnya apa, dan beberapa langkah dia lah. Okey, ada apa-apa Aiman nak tanya, Luqman nak tanya ke? Okey, tadi cikgu ada sebutkan 6 langkah untuk kita menganalisis kualitatif garam. Jadi bagaimana cikgu? Adakah ke-6 langkah itu kita perlu buat semua, ataupun mungkin dalam 3-4 langkah saja sudah memadai? Ya. Okey, kita buat satu-satu. Contohnya kata dapat satu jenis garam, kita tengok dulu warna dia apa. Kalau kita dah dapat kesan dengan warna saja, maka itu kita dah dapat garam, maka kita stoplah yang lain. Kalau kita nak sahkan lagi, kita buat yang kedua, mana-mana yang hasilnya kadang-kadang setengahnya, kalau kita buat satu analisis, dia memberi gambaran kepada kita ada 2-3 jenis ion yang hadir. Maka kita buat analisis yang kedua, mungkin 1 atau 2 ion yang kita boleh nampak, dan last sekali kita buat satu analisis dan 1 ion saja yang ada. Maka kita berhenti kat situ. Okey, baik cikgu. Kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot menengah atas. KPM. Okey kawan-kawan, kembali bersua dalam Menengah Atas bersama dengan saya Luqman Hakim. Baik, untuk segmen ini kita nak buat satu eksperimen untuk menguji anion. Jadi jom kita dengarkan penjelasannya dari cikgu kita, Cikgu Rosnizan. Okey cikgu, silakan. Okey Luqman. Okey, kalau Luqman tengok di hadapan ni semua banyak alat radas yang perlu kita gunakan untuk kita uji anion. Okey, untuk segmen kita. Okey, sebelum kita tengok apa langkah yang perlu kita buat, apa kata kita tengok secara menyeluruh prosedur dia, langkah-langkahnya. Okey, yang pertama kita uji dulu, kita kena pasti ion karbonat CO3 2 negatif. Okey, yang pertama kita kena tuangkan 3 cm padu 1.0 mol per dm padu bagi larutan natrium karbonat ke dalam sebuah tabung uji ataupun tabung didih lah. Okey, yang inilah tabung didih, di mana nanti kita tambahkan asid ke dalamnya. Barulah kita tutup, dan gas yang terhasil nanti kita alirkan pada air kapur yang ada dalam tabung uji. Dan apa yang perlu Luqman buat adalah kita tengok pemerhatiannya. Apa yang kita nak tengok, mungkin ada tindak balas dalam ni, ataupun mungkin ada tindak balas pada air kapur. Okey, baik. Okey.
tak sabar nak buat ke? Betul cikgu, tak Okey, sabar. boleh. Okey, sekejap je Luqman. Okey. Okey, kita nak adalah natrium karbonat. Kalau ikut di sini kita tengok pada tu, ni gambar dia. caranya. Okey. Di situ kita tak nampak lah dia punya apa ni, yang ni redox stand ni dia punya dalam gambar tu tak ada, tapi kita nampak di situ ada yang dipegang di situ. Ya, betul. Okey, so apa kita tengok dulu. Yang pertama, okey, dia nak adalah natrium karbonat. Okey, saya tuangkan dulu untuk Luqman sekali. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Okey. 3 cikgu. Okey, Luqman, boleh suka menggunakan silinder penyukat tu. Okey, baik. 3 cm padu je. Boleh je terus sukat. Okey. Jadi murid-murid di rumah boleh tengok dengan betul supaya kita tak tertukar. Okey. Dan pastikan kita memakai sarung tangan untuk keselamatan. Baik. Okey, 3. Okey. Saya pun dah 3 cikgu. 3 kita tuang ke dalam tabung didih kita. Tabung didih. Okey. Baik. Okey, lepas tu apa perlu buat? Okey, kita pasangkan dulu pada. Okey, ini apa kita nama cikgu? Okey, yang ni adalah kaki retok. Kaki rektor. Okey. Ataupun bahasa Inggerisnya retok stand. Okey, baik. Jadi dalam gambar tak ada, tapi Dia tak tunjuk secara betul. menyeru lah. Cuma dia tengok, kita nampak dia ada yang warna hitam sikit pada Ya, kepit ni. betul. Okey. Dia kepit lah kat situ. Baik. Okey. Lepas tu kita cari mana asid kita. Okey, asid apa Luqman yang kita perlukan? asid hidroklorik. Cair. Okey, Cair, ini betul. adalah asid hidroklorik cair. Okey. Di mana saya ambilkan dulu. Kita guna penitis Baik. Okey. Luqman Berapa pun- diperlukan cikgu? Okey. Kita just ambil guna satu penitis je. Oh, satu Okey, sahaja. Caranya, Okey. okey, kita kepitkan dulu penitis ni, baru kita sedut dia. Okey. Baik. Yang kita boleh, Luqman boleh ambil dulu. Okey. Okey, Satu dulu sahaja cikgu ya. sekali. Okey. Okey. Okey, Kemudian kita masukkan dalam ni. baik. Okey, yang kedua. Okey, air kapur ni masuk je dalam kita punya tabung uji kita. Okey. Masukkan terus cikgu ya. Masukkan terus dan kita tutup. Kita terus alirkan dia ke dalam Okey. air kapur. Baik. Okey, jangan lupa tutup ya, murid-murid. Untuk melengkapkan kita punya eksperimen. Oh, kemudian cikgu dimasukkan ke dalam tabung uji cikgu ya. Okey, baik. Cikgu, kalau saya letakkan penuh boleh ke? Ataupun kurangkan sedikit? Kurangkan sikit. Kurangkan sedikit ya. Kurangkan sikit, nanti dia melempah nanti. Okey, baik. Jadi kita kurangkan sedikit. Okey, baik, seterusnya cikgu. Okey, masukkan dalam tu. Okey, saya rendahkan sedikit lah. Baik. Baik. Okey. Baik cikgu, saya sudah masukkan. Okey, kalau kita tengok di situ, agak-agaknya ada tak tindak balasnya di situ? Di mana cikgu? Pada kita punya ni lah. Ada. Okey, Luqman turunkan sikit. dia Turunkan punya sikit ni. ya. Okey, saya turunkan lagi. lebih lagi rendah. Biar dia kena pada Okey. pada Okey. air kapur. Air kapur. Baik cikgu. Boleh. Saya rasa saya kena Turunkan tambahkan lagi sedikit air ya. Boleh tambahkan lagi dia punya air Okey. kapur. Tak ada masalah. Ataupun saya turunkan habis lah. Boleh. Okey. Baik cikgu. Okey, kalau kita tengok sini, mungkin tindak balas dia tak berapa nak ada lah. Betul. Okey, mungkin kita kekurangan asid, so kita tambah sikit lagi asid. Okey. Berapa titik cikgu? Satu penitis. Kita Satu panggil ni. penitis sahaja ya. Okey. Baik. Jadi kena hati-hati ya murid-murid di rumah supaya tak ada apa-apa yang berlaku, kemalangan dan sebagainya ya. Okey, baik. Okey cikgu, saya sudah masukkan. Okey, untuk dia dulu. Okey, baik.
Okey, kita biar dulu sementara menunggu hasilnya, Lukman. Okey. Okey, apa kata kita pergi eksperimen yang kedua kita? Baik. Iaitu ujian untuk mengenal pasti ion nitrat. Baik. Okey, yang pertamanya adalah kita tuangkan 2 cm padu 1.0 mol larutan natrium nitrat. Okey, yang kedua kita tambahkan 2 cm padu asid sulfurik cair. Okey, lepas tu kita tambahkan 2 cm padu. Ini banyaknya 2 cm, 2 cm, 2 Betul. cm. Okey, larutan ferrum 2 sulfat dan kita goncangkan campuran. Lepas tu baru kita condongkan sikit kita punya tabung uji, kita tambahkan asid sulfurik pekat. Asid sulfurik pekat ni kita kena hati-hatilah. Ya. Okey, dan kita tengok pemerhatiannya. Okey, yang pertama okey, kita asingkan dulu alat radas yang diperlukan ni. Okey, baik. Okey, yang pertama adalah kita nak larutan natrium nitrat. Betul. Okey, kita guna yang lain Lukman. Okey, Hati-hati tu. bekas yang lain bekas yang lain. Okey, baik. Jadi kita asingkan bekas yang dah guna. Yang dah guna tu kita letak tepi dulu. Okey. Okey. Natrium nitrat. Okey, ni natrium nitrat. Lukman boleh sukat dulu Okey. sebanyak Baik. 2 cm. Okey. 2 cm padu. Kalau lebih cikgu ada apa-apa kesan atau bagaimana cikgu? Lebih memang ada kesan dia lah sebab kita Okey. kena tengok kuantiti yang betul lah. Okey, baik. Okey. Kita tuang je dalam tabung uji kita. Tabung uji, okey. Jadi ini kalau kita lihat langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh cikgu, semuanya perlu kepada teliti dan juga yang paling penting keselamatan kita supaya kita tak nak apa-apa berlaku Okey, ketika berlaku lepas tu eksperimen. kita nak asid sulfurik Okey. pekat. Okey, yang ni kita guna penitis. Baik. Yang ni asid sulfurik cair pon 2. Okey. 2 Lukman Okey. ambil, masukkan dalam. Okey. 2 juga 2 juga. Okey, baik. Kita masukkan. Okey. Cukup cikgu? Tengok 2 cukup. Cukup je. Cukup. Okey. Okey. Okey, terus kita tuang dalam ni. Okey, baik. Campurkan Campurkan terus. Baik. Okey, itu langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga. Campurkan. Okey, campurkan 2 cm padu Okey. ferrum. 2 cm cikgu Okey, baik. Okey. Okey. Baik. Sikit lagi. Okey, kita goncangkan dia. Okey, baik cikgu. Okey. Jadi ini perlu digoncangkan cikgu Goncangkan dulu. tak Hasil campuran ketiga-tiga bahan tadi. Dan akhir sekali, yang ni kena hati-hatilah. Asid sulfurik pekat ni, kita letak 2-3 titis sahaja. 2-3 titis sahaja. So, Lukman boleh guna asid yang ada pada Lukman lah. Okey, baik. Okey, yang ni kita dah goncangkan. Lepas tu kita condongkan sikit. Okey. Okey, caranya kita titiskan pada tepi. Okey. Oh, okey. Tepi dia. Di dinding-dinding dia cikgu Okey, ya, dinding dia. 2-3 titis cikgu Okey. Oh, saya lupa tadi campurkan yang ini. Okey. Okey, dah. Baik. Dah titiskan dia. Dah titis asid belum? Dah cikgu. Tadi dah. saya buat 2 titik. Okey. Tu kita tengoklah apa hasil dia. Okey. Okey.
Di sini kalau nampak di sini, kalau Lukman nampak lah, ada satu warna jernih. Betul. Yang saya ni warna lain. Keruh. Nampak ada, tak nampak sangatlah dia punya gelang dia. Ya, betul. Okey, kalau ikutnya sepatutnya kita dapat dia punya gelang. Okey. Gelang perak yang ni kita tak apa nampak, cuma nampak 2 lapisan. Baik. Okey, boleh tak? Betul. Okey. So apa pemerhatian kita? Yang pertama, okey, kalau Lukman tengok pada kertas Lukman tu ada Lukman boleh catatkan. Okey. Okey, ujian ayon. Okey. Lukman boleh tulis pada pemerhatiannya. Okey, yang Apa pertama yang... tadi kita tengok di sini. Okey, kalau Lukman tengok ada tak dia punya anggarannya gelembung-gelembung gas. Okey. So Lukman boleh catatlah. Baik. Okey. Apa yang saya nampak cikgu ya? Yang nampak. Okey. Mungkin kita tak apa nampak eksperimen kita betul. yang sebenarnya. Jadi apa yang saya perhatikan berdasarkan tabung uji yang pertama tadi yang kita lihat berlakunya gelembung Ada sedikit gas. gelembung gas. Betul. Dan Okey. kemudian yang kedua yang ni sedikit air. Dan ni kita tak apa nampak dia punya Betul. kegelung perangnya. Okey. Baik. Dan yang kedua apa yang saya perhati iaitu berlakunya gegelung Perang tak berapa nampak sangatlah. Betul. Okey, tak apa. Okey cikgu. Jadi ini jawapan saya cikgu. Okey, Lukman boleh tampal pada Di sini cikgu okey, boleh ya Lukman. Okey, baik. Jadi saya tampalkan pemerhatian yang saya dapat. Boleh guna magnet dah boleh. Okey. Baik. Okey cikgu. Okey, yang tu yang kita dapat yang pertama tadilah. Okey, yang mana Lukman dapat tu. Okey, kalau tengok yang saya buat di sekolah, sepatutnya memang betul lah yang kita nampaknya. Okey, secara rumusannya di sini untuk eksperimen ni kita akan nampak gelembung-gelembung gas dah hasil. Okey, gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida sebab dia ion karbonat. Okey, dan dia akan mengeruhkan, sepatutnya mengeruhkan air kapur lah. Cuma di sini kita tak berapa nampak secara jelasnya, mungkin kita punya isi padu kita kecil lah. Okey, kalau kita letak banyak lagi mungkin kita akan lebih dapat secara menyeluruh. Dan yang kedua ujian nitrat tadi, okey, apa ni kalau nak fokus pun tak berapa nak nampak dengan jelas. Kita nampak sikit je yang ni, dan sepatutnya gelung perang terhasil. Maksudnya ada setengah muridnya kita panggil cincin perang. Cincin dia ada perang. bulatan dia. Baik. Gegelung perang ataupun cincin perang pada hasilnya lah. Cuma di sini kita nampak sedikit saja dia berwarna perang kat sini. Ya. Okey, so ada Lukman nak tanya apa-apa tak? Okey, jadi kalau kita lihat berdasarkan eksperimen yang telah cikgu ajarkan kepada kita, saya dapat memahami dengan baik ujian untuk anion. Jadi cikgu, kita nak berehat seketika boleh? Okey, boleh Lukman. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. KPM. Okey kawan-kawan, kalau tengok di atas meja ini kita dipenuhi dengan bahan-bahan eksperimen. Agak-agaknya untuk segmen ini kita nak buat eksperimen tentang apa? Jom kita tanya cikgu kita. Okey, Cikgu Rosnizan, untuk segmen ini kita nak buat ujian berkaitan apa pula? Okey, untuk kali ini kita buat ujian bagi cation. Cation. Cation ataupun kadang-kadang murid kita sebut kation. Okey, apa yang kita nak ujinya? Okey, kita nak uji dua larutan, di mana larutan kita guna larutan zinc sulfat dan juga larutan plumbum 2 nitrat. Jadi kita uji satunya, yang pertama untuk bahagian A ni kita uji dulu dengan larutan natrium hidroksida. Okey. Kita tengoklah hasilnya nanti dapat ke tidak yang sepatutnya. Baik. Okey, kadang-kadang mungkin hasil tu tak dapat, jadi kita ulang lagi sekali. Okey, tapi yang ni kita tengok je lah kaedahnya yang penting. Betul. Okey, kita tengok dulu dia punya langkah-langkahnya. Yang pertama nanti kita tuang 3 cm padu larutan zinc sulfat ke dalam tabung uji, dan kita titiskan sedikit dengan larutan natrium hidroksida, dan kita perhatikan apa yang berlaku.
Okey, adakah dia ada mendakan ke ataupun tidak ada mendakan. Dan yang kedua, kita tambahkan lagi larutan natrium hidroksida secara berlebihan. Masuk berlebihan tu jangan ada melimpah keluar lah. Betul. Maksudnya secara banyak lah. Okey, dan kita perhatikan dan catatkan pemerhatian dan kita ulang langkah 1 hingga 5, tetapi kita ubah guna larutan plumbum 2 nitrat. Ini eksperimen yang pertama. Nanti ada lagi eksperimen yang kedua. Okey, yang ni dia mudah aja. Okey, kita sukat larutan garam kita dan kita tambahkan saja larutan natrium hidroksida. Okey, boleh Luqman? Okey, boleh cikgu. Jom kita mulakan. Yang pertama, okey saya tengok dulu. Yang ni kita ambil adalah larutan. Okey, larutan zinc. Okey. Zinc sulfat 3 cm cikgu Okey, ni Luqman boleh sukat guna silinder penyukat kita. Okey. Kita tengok berapakah yang diperlukan. Okey, sedikit lebih kita tuangkan lebihan tersebut. 3 cikgu Okey, 3 je. Okey. Baik. Okey, kita tuang pada 1 tabung uji. Okey. Baik cikgu. Seterusnya. Okey, seterusnya kita guna apa ni? Natrium hidroksida. Mana ada natrium hidroksida? Ya, betul. Okey. Yang ni sedikit titisan cikgu okey. Yang pertama dulu. Okey. Kita golek. Okey, yang pertama kita ambil titis sikit je dulu. Okey. Okey, sikit je. Baik. Kita titiskan dengan sedikit titisan. Kita goncang sikit, kita tengok dia punya ni. Okey. Okey, kita tengok ni tu. Okey. Okey. Kadang-kadang kalau ikutnya dia ada mendakan ke apa. Okey, lepas tu apa yang perlu kita buat? Kita letak secara berlebihan. Okey. Baik. Berlebihan tu kita letak 2 pun boleh. Okey. Okey. Yang penting jangan sampai melimpah cikgu ya betul. Okey, kita goyangkan, jangan lupa goyangkan. Okey, baik cikgu. Okey. Ini kita biarkan dulu sekejap. Okey, yang kedua, kita ulang eksperimen kita dengan larutan plumbum 2 nitrat. Yang ni 5 cikgu Yang ni pun sama 3. Okey, baik. 3. Kita ambil ni 3 juga. Okey, baik. Okey, cantik. Kemudian campurkan cikgu Ni jangan campur, letak yang tabung uji lain. Okey. Baik, saya tak campur lagi. Kalau tak jadi lain nanti. Okey, maafkan saya. Baik cikgu, sudah? Okey, yang ni untuk plumbum 2 nitrat. Okey, kita sama juga kita guna natrium hidroksida. Baik. Okey. Dengan beberapa titisan Okey, beberapa titis. Okey. Okey, apa hasilnya? Okey. Nampak beza dengan tadi yang zinc dengan plumbum. Okey. Okey, dia menghasilkan apa? Larutan. Larutan putih. Betul. Okey, kita tambah lagi secara berlebihan. Okey, baik. Kita lihat apa yang akan terjadi jikalau kita letakkan secara berlebihan. Baik. Okey. Adakah dia larut atau tidak, Luqman? Larut tak? Dia menghasilkan larutan putih. Ya. Masih lagi larutan putih, lagi pekat kan? Betul, setuju. Maka dia punya yang tadi tak larut lah. Okey. Yang tu pemerhatian kita. Baik. Okey cikgu, seterusnya kita nak buat eksperimen tentang apa pula? Okey, yang tadi kita dah guna natrium hidroksida. Baik. Okey, yang kedua kita guna larutan ammonia aqueous. Okey, langkah dia sama je, iaitu 3 cm padu zinc sulfat. Kita tambahkan sedikit larutan ammonia dan seterusnya kita tengok
dia punya tu tambahkan secara berlebihan. Okey, benda sama je. Okey, yang pertama kita sukat dulu 3 cm padu larutan zinc. Okey. Okey. 3 cm padu. Letakkan dalam bekas ni lah. Tabung didih kita atau tabung uji. Baik. Okey. Okey, kita cari di mana larutan amonia. Okey ni. So memang boleh letak dulu baik. situ. Okey, kita guna penitis untuk amonia. Okey. Lukman ada penitis ya. Okey, saya ada. Ini. Okey, sama je. Dengan beberapa titisan. Kita letak beberapa titis dulu. Baik. Lepas tu barulah kita letak secara berlebihan. Okey, Lukman boleh guna yang tu. Letak tu cikgu boleh letak terus ataupun letakkan di dinding-dinding tambung uji. Yang ni tak boleh letak terus je, beberapa titis je. Okey, baik. Tengok hasilnya ada tak. Okey. Okey. Baik. Kita tengok di sini tak ada apa-apa perubahan lah. Betul. Sekejap, saya tuangkan sedikit. Okey. Seterusnya cikgu. Okey. Seterusnya kita tambah macam tadi lah secara berlebihan. Okey, baik. Kalau ada tindak balas tu tak apalah, kita stop je lah. Kalau tak ada tindak balas pun tak ada masalah. Okey. Baik. Okey, tak nampak apa-apa. Okey, yang kedua kita guna untuk plumber. Yang tu dah selesai, kita boleh tinggalkan dia dalam rak. Okey. Okey, yang ni untuk plumber. 3 okey, sama 3. Okey, baik. Sorry, maafkan saya. Baik. 3 juga, okey. Okey. Okey, juga kita titiskan sedikit. Dan kita tengok perubahan cikgu hasilnya. Okey. Dan secara berlebihan. Okey, baik. Nampak macam ada perubahan cikgu. Okey. Kalau kita lihat di sini macam ada sedikit larutan. Okey, dia punya mendakan gitu. Ya, betul. Larutan putih. Okey, mendakanlah yang ni. Okey, beza ada 2 kan. Betul. Beza dengan yang pertama kita buat tadi. Okey. Kita perlu goyangkan cikgu goyangkan sikit pun tak ada masalah. Nampak perbezaan. Yang pertama dengan yang kedua. Okey. Okey cikgu. Lukman boleh tulis pemerhatian secara ringkas. Okey. Okey, secara ringkas untuk pemerhatian yang pertama tadi yang kita guna beberapa titis untuk zinc sulfat. Okey, dan juga untuk plumber. Okey, jadi kalau kita lihat yang pertama ada larutan putih dan larutan tidak berwarna. Okey. Okey, baik. Dan sama juga dengan kita lihat eksperimen yang kedua tadi, iaitu kalau kita lihat plumber 2. Betul, plumber 2 tadi larutan putih juga. Apabila kita letakkan sedikit titisan natrium, betul. Okey, dan kalau kita lihat apabila kita letakkan tambah secara juga berlebihan, tidak larut. Dia tidak larut. Ya. Okey, Lukman boleh tampaklah keputusan Lukman tu nanti kita bincangkan. Baik. Kita tengok apa yang hasilnya lah. Okey, jadi ini hasil yang saya dapat. Saya lekatkan di sini supaya lebih jelas apa yang telah kita lakukan sebentar tadi. Okey, cikgu. Okey, betul lah yang tu. Okey, kalau kita tengok pada pemerhatian kita, yang pertama larutan zinc sulfat di mana beberapa titis natrium dimasukkan larutan putih, dan larutan putih tersebut larutlah, maksudnya tidak larutan tidak berwarna terhasil. Begitu juga dengan kalau guna plumber, larutan putih yang pertama tadi beberapa titis, kalau secara berlebihan dia tidak larut. Dan yang kedua yang kita guna amonia. Okey, amonia kita tengok pada skrin kita lah hasilnya. Okey, kalau kita tengok zinc tadi larutan tidak berwarna terhasil. Okey, yang ni. Dan kita tambah berlebihan pun sama, larutan tidak berwarna terhasil. Tapi kalau yang plumber 2 nitrat tadi, mula-mulanya larutan tidak berwarna. Bila kita tambah berlebihan, dia tidak larut lah. Maksudnya dia hasil larutan berwarna putih lah di sini. Okey, maka yang tu kita boleh bandingkan zinc dengan plumber. Okey, ada Lukman nak tanya apa-apa tak? Setakat ni jelas cikgu. Dah jelas, dah faham cara kita buat lah. Betul. Yang penting sukatan dia dan juga
bahan-bahan yang kita gunakan tu. Okey, jadi itu sedikit ujian untuk kita menguji kad ion cikgu ya. Kad ion. Okey, baik. Jadi kita nak rehat seketika, boleh cikgu? Okey, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas. KPM. Okey kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak belajar tentang kaedah yang digunakan bagi mengenal pasti anion dan kation bagi garam yang tidak diketahui bersama dengan cikgu kita, Cikgu Rosnizan. Okey cikgu, apakah kaedahnya? Okey, Luqman, terima kasih. Okey, kaedahnya maksudnya kalau kita dapatkan satu larutan ataupun bahan garam kita panggil, tapi kita tak tahu garam tu jenis apa dan namanya apa, maka apa yang perlu kita buat? Satunya kalau kita dapat garam, yang pertama kita tengok dulu dari segi warna dia. Sebab kadang-kadang dia ada warna putih, dia ada warna hijau, dia ada warna biru, beberapa lah. Kalau warna hijau, warna biru tu kita dah tahu dia punya jenis garamnya apa. Tapi kalau warna putih, dia banyak nama dia. Baik. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita tengok adalah bila kita panaskan dia dari segi pemanasan, maka kita tengok gas yang terbebas. Maka kita ujilah gas terbebas. Contohnya kalau gas oksigen yang terbebas, maka kita uji menggunakan kayu uji bernyala. Dan hasilnya, kayu uji berkenaan dia akan menyala lah. Kita guna kayu uji berbara, dia akan menyala. Okey, ataupun kalau kita hasilnya kita dapat bunyi pop, maka yang kita tahu, maka garam tersebut menghasilkan gas hidrogen. Okey, seterusnya kita tambahkan air. Okey, bila kita tambahkan air suling, kita tengok apa dia? Ketelarutan. Sama ada kalau dia larut. Okey, kalau dia larut, adakah kita nak uji apa lagi? Okey, kita uji, yang kita belajar iaitu kita uji kalau dia larut, kita uji dari segi ion-ion dalam larutan aqueous berkenaan. Sama ada dia adalah anion, maka kita ujilah ujian kation ataupun kita uji anion. Okey, kalau anion tadi dia punya ion-ion dia adalah negatif. Kalau kation, ion dia adalah positif. Tetapi kalau dia tak larut, apa yang perlu kita buat? Okey, kalau tak larut, apa yang perlu kita buat adalah kita tambah asid nitrik cair dan barulah hasil dia tu kita uji menggunakan ujian kation dan juga ujian anion. So ada dua lah kemungkinan, sama ada dia larut ataupun dia tidak larut. Kalau larut mudah, terus kita ujian kepada seterusnya. Tapi kalau tidak larut, maka kita kena tambah asid nitrik cair. Okey. Jadi itu cara untuk kita menganalisis garam yang tidak diketahui. Okey cikgu. Jadi apakah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, kesimpulan secara keseluruhannya apa yang dah kita belajar hari ini, iaitu yang pertama, kita dah dapat terangkan maksud bagi analisis kualitatif bagi garam lah. Okey, bagi suatu garam. Yang kedua, apa yang dah kita belajar iaitu kita menentukan ujian bagi anion dan juga ujian bagi kation. Okey, dan yang ketiga, kita dapat menerangkan analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. Okey, jenis-jenis garam dari segi dia punya warna dia, ketelarutan dia dalam air, ataupun kehadiran anion ataupun kation dalam tu. Yang tu kita terangkan analisis satu demi satu lah. Kalau nak terangkan tentang menggunakan haba, bagaimana dia punya prosedur dia dan alat radas yang kita perlukan. Okey, jadi kepada murid-murid yang fokus akan dapat 3 yang telah cikgu sebutkan tadi. Kita dapat menerangkan maksud analisis kualitatif, kita dapat menentukan ujian bagi anion dan juga kation, dan yang terakhir kita dapat menerangkan analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. Okey cikgu, jadi bagaimana cikgu menilai saya punya prestasi hari ini cikgu sebagai
murid kesayangan cikgu. Okey, rasanya ni adalah pertama kali kot Luqman buat eksperimen. Ya, betul cikgu. Sebelum ni tak pernah lagi terketar-ketar tu. Sebab nampak ni letak tu kadang-kadang tersilap, tak apa. Murid-murid kita di rumah pun macam tu. Kalau dia terdedah dengan barang alat radas yang pertama kali, dia akan menggigil. Betul. Tapi Luqman hari ni nampak dia punya, walaupun nampak menggigil tu sedikit, okey, tapi ada segi kerja dan ikut arahan kuasa besar tu. Arahan apa yang saya minta Luqman buat tu, maka Luqman dapat 5 bintang. Okey, 5 bintang. Terima kasih Luqman. Cikgu. Yang penting cikgu kena berani mencuba kan? Ya, betul. Kalau kita tak mencuba, maka kita takkan dapat keputusan. Dan satu lagi, kita kena hati-hati bahan kimia yang kita gunakan. Betul. Jadi pastikan juga keselamatan kita terjaga. Okey cikgu, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan bahan rujukan pembelajaran? Okey, murid-murid kita di rumah dan di mana saja beradalah, dia boleh dapat daripada Pelantar Delima KPM yang disediakan oleh KPM lah. Boleh dapatkan bahan pembelajaran ke nota dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada cikgu kesayangan kita, Cikgu Rosnizan Muhammad, merupakan guru cemerlang sains tambahan dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Terima kasih cikgu. Dan tak dilupakan juga kepada juru bahasa isyarat kita yang comel, iaitu Cikgu Nurul Adina Rashid dari SK Pendidikan Khas Seremban. Dan kepada kawan-kawan saya doakan anda semua berjaya dunia dan akhirat. Saya Luqman Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.